Aku ingat dululah waktu pengeluaran KSP 10K. Ada orang yang mencadangkan untuk KSP 2.0. Lepas tu dibidas oleh kenyataan-kenyataan yang orang kata netizen kat luar sana. Okay, yang mengatakan sudahlah kan baru je keluar pada bulan berapa hari bulan kan. Lepas tu nak minta pula pengeluaran KSP 2.0. Lepas tu sekarang keadaan sekarang ini banyak pula lah pakar-pakar. Ini bukan cerita pakar ekonomi. Ini pakar-pakar politik. Okey, yang mana mereka ni anggap benda ini harus dipolitikkan. Macam tu sekali. Sedangkan mereka tak faham tuntutan ini bukan datang daripada parti-parti politik tertentu. What's up guys? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Berita ini sebenarnya bukan aku nak kaitkan dengan politik. Cuma aku nak perbetulkan kepada semua yang mengatakan benda ini adalah orang kata suara ini dibawa oleh parti politik Perikatan Nasional. Hush. Gila babe, aku cerita pasal Perikatan Nasional pula dalam aku punya channel Saja Sembang ni kan. Okey, tapi semuanya aku just nak baca petikan ini. Okey, sebab apa? Ada petikan ini, Presiden, Tuan Azmi sendiri membidas kenyataan beliau. Okey, tapi kita baca dulu. Okey, yang mana dia mengatakan pengeluaran KSP pembangkang hentilah hasut rakyat. Tahukah kita apa itu skim KSP? Skim KSP adalah simpanan hari tua dan sebab itulah majikan diwajibkan mencarum. Ini salah, bukan simpanan hari tua. Sebagai simpanan hari tua, pengeluaran KSP tidak boleh dikeluarkan sehinggalah berumur 55 tahun atau pencen. Okey. Tetapi semasa negara dilanda wabak COVID-19, kerajaan membenarkan simpanan ini dikeluarkan lagi meringankan beban rakyat. Pada 9 Mac 2023 ketika menggulung perbahasan belanjawan 2023, PM mengemukakan cadangan membenarkan mereka yang terdesak dan mempunyai simpanan mencukupi dalam akaun KSP mencagarkan caruman mereka di bank. Cadangan ini dibantah oleh NGO dan ahli politik pembangkang yang menyifatkan sebagai tidak membantu pencarum yang terhimpit dengan keadaan ekonomi. Yang kelima, permainan politik sebegini adalah cukup tidak bertanggungjawab. Bahaya Malaysia bila ada orang politik semacam ini. Sedih bila ada orang politik mengapi-apikan rakyat supaya membenci dan menolak cadangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memikirkan masa depan rakyat di hari tua lah Datuk Seri Anwar Ibrahim mencadangkan idea untuk cagar KSP. Beliau sediakan jala untuk rakyat mencari ikan, bukannya memberi rakyat makan ikan. Cadangan PM ini baik dan praktikal. Duit KSP yang jadi cagaran itu masih dalam simpanan. Yes, betul. Tetapi tiap-tiap tahun dividen bertambah. Yes, betul. Kalau tidak bayar, barulah bank mengambil cagaran itu. Dan yang seterusnya, sekurang-kurangnya insentif PM dengan membenarkan simpanan KSP sebagai cagaran dan dipersetujui. Pihak bank adalah satu solusi untuk rakyat, katanya. Modal KSP tidak hilang, ke dividen KSP yang bayarkan pinjaman bank. Kalau keluarkan simpanan KSP, bukan sahaja duit tidak ada, dividen pun tidak dapat. Nasihat saya kepada yang menentang cadangan PM ini, hentilah api-apikan rakyat. Sebaliknya, berilah cadangan yang lebih bernas. Didik rakyat supaya bijak berbelanja mengikut keperluan, bukan kehendak. Desak kerajaan supaya hapuskan rasuah, bukan peluang pekerjaan. Buka peluang pekerjaan. Kawal harga barang dan seumpamanya yang membawa kebaikan kepada rakyat dan negara. Memahami Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau adalah terbaik dalam mengajar rakyat berhemah, mengajar rakyat menguruskan kewangan keluarga, mengajar rakyatnya berdikari. Pembangkang hentilah hasut rakyat dan bimbinglah mereka supaya jimat. Tetapi apa kenyataan daripada aku tak tahu siapa dia, Mamat ni, dibidas oleh Tuan Presiden NGO kita PJRM, yang mana kalau kita lihat kenyataan ini, di sini saya ingin mengulas sedikit tentang tuntutan pengeluaran kecemasan KSP 2.0 ini bukanlah datang daripada mana-mana parti politik, tetapi ianya datang daripada pencarum sendiri melalui NGO PJRM tanpa dihasut oleh mana-mana parti politik. Untuk maklumat pihak kami, PJRM telah bergerak menuntut tuntutan KSP bersasar ini sejak 4 Julai 2022 lagi, dan ketika itu kami tak mendapat mana-mana sokongan daripada mana-mana parti politik. Kami bergerak untuk bertemu dengan seberapa ramai wakil-wakil rakyat dari pelbagai parti untuk memberikan sokongan terhadap tuntutan ini. Pihak kami berusaha berjumpa dengan wakil-wakil rakyat tanpa mengira keparitan. Sehingga kami bertemu dengan Majlis Senator Malaysia untuk dapatkan sokongan.
Okey, tanpa sokongan daripada mana-mana parti politik, saya pasti tuntutan ini tidak akan ke mana-mana. Sehubungan dengan ini, saya menafikan sekeras-kerasnya kenyataan segelintir pihak yang membuat tuduhan tidak berasas dan bertanggungjawab ke atas wakil-wakil rakyat yang menyuarakan dan membela nasib rakyat semata-mata untuk mendapatkan kredit kepada parti. Jika bukan wakil rakyat yang menyuarakan kesusahan rakyat, siapa lagi yang bertanggungjawab untuk membela nasib rakyat? Wakil rakyat dipilih tidak lain dan tidak bukan ialah membela nasib rakyat. Justru saya mohon kepada mana-mana pihak yang menentang tuntutan ini, tolong hentikan buat tuduhan tidak berasas terhadap wakil rakyat yang menyuarakan nasib rakyat semata-mata untuk kepartian mereka. Dan jika saya dapati masih ada pihak yang melempar fitnah terhadap wakil rakyat yang menyuarakan suara rakyat, saya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya. Jangan biadab dan politikkan tuntutan pengeluaran kecemasan. KSP 2.0 bersasar, kata Tuan Azmi. So, kalau melihat kenyataan ini, kita nak bagi tahu kepada kalian semua yang mungkin mengeluarkan idea, memberi cadangan, dan orang kata mengkondem buat provokasi disebabkan kepala otak masing-masing masih ada lagi elemen-elemen kepolitikan. Sepatutnya dalam isu ini, kalau kita faham dengan teliti, ini adalah tuntutan daripada rakyat sendiri. Tetapi siapa lagi ingin mereka ini sampaikan suara mereka lagi-lagi di parlimen? Sebab itu kalau kita lihat daripada NGO PJRM, mana-mana parti politik pun, mana-mana side pun, kerajaan ke ataupun pembangkang ke, tetap dia menyatakan suara ini, dan menyerahkan memorandum ini kepada mereka supaya benda ini ataupun perkara ini dibangkitkan dalam parlimen. So sebab itu, please lah, kepada kepala otak yang mempunyai politik tak habis-habis ni, kalau boleh cuba neutralkan, di hari yang Jumaat ini, neutralkan, fikirkan positif dan fikirkan pencarum-pencarum yang betul-betul terkesan. Biarpilah bagi mereka yang kata nak pergi beli sport rim dan sebagainya. Kita fokuskan dan doakan yang baik-baik bagi mereka yang betul-betul yang memerlukan, yang betul-betul terkesan ini. Ini yang kita highlightkan. Sebab itulah benda ini adalah pengeluaran kecemasan bersasar. Kita tak nak highlightkan benda ini dibuka sekali lagi seperti pengeluaran 10K yang lalu. Itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Diharap sikit sebanyak memberi info yang terkini daripada channel Saja Sembang. Bagi korang yang masih lagi belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like viewers di TikTok. Jangan lupa follow channel Saja Sembang. Aku Faizuan. Assalamualaikum.